Apa khabar Malaysia? Tak kira di mana jua anda berada, walau apapun yang anda lakukan, Pika dan saat ini kembali bersama kami, bersama saya Chedi dan juga rakan setugas. Saya Izzy Yusof menemani anda untuk 2 hari terakhir sebelum kita masuk ke bulan November, dan esok kita akan menyambut Hari Deepavali. Sudah pastinya hari ini ada yang dah start bercuti dan sebagainya. Adapun ada yang dah balik kampung daripada semalam lagi. Sebab semalam saya balik daripada Banting, jalan agak sesak juga, tapi tanda-tanda lah tu. Apapun yang menyambut Deepavali, selamat menyambut Deepavali. Helena, happy Deepavali. Sambut tak? Abang, pagi ni ibu kota dah mula reda, kenderaan dah mula kurang. Mungkin macam Izu katakan, dah mula menuju ke kampung halaman. Apapun yang menggunakan lebuh raya, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, seperti biasa hari ini hari Rabu 30 Oktober 2024. Kita mulakan dengan perkongsian di bernama.com, di portal kami. Duta Jepun mengucapkan sayonara. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Hai. Sayonara katanya Duta Jepun kita Katsuhiko Takahashi menyuarakan keyakinan terhadap kemajuan Malaysia ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi sambil menekankan beberapa bidang utama dan juga pengalaman Jepun yang mana boleh membantu Malaysia untuk menangani cabaran yang mendatang. Kata beliau, ditegaskan kat sini antaranya kepentingan pelaburan awal dalam penjagaan kesihatan, keselamatan sosial dan juga daya tahan terhadap bencana, dan beliau juga rujuk kepada strategi Jepun dalam dengan pengurusan populasi yang semakin tua serta persiapan menghadapi bencana sebagai model yang boleh dijadikan contoh dan juga berpotensi. Dan sepanjang hampir 3 tahun perkhidmatannya, Takahashi menyaksikan peningkatan ketara dalam hubungan Jepun-Malaysia yang dimeterai dengan penubuhan perkongsian strategi komprehensif, dan kerjasama dalam bidang pendidikan juga menjadi aspek penting semasa tempoh perkhidmatannya dengan pembukaan cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia. Apapun dengan kata-kata ini menjadi pemangkin semangatlah kepada Malaysia untuk melangkah lebih maju lagi dan terus kekalkan hubungan dua hala kita. Arigatou gozaimasu. Ya, arigatou gozaimasu. Hai. Okey, ini berita menarik boleh kita kongsikan juga berkaitan dengan ASEAN, di mana tadi Jepun dah menyatakan keyakinan terhadap Malaysia. Ini pula Korea Selatan menyatakan sokongan padu terhadap Malaysia selaku pengerusi ASEAN untuk tahun hadapan, iaitu tahun 2025. Duta Besar Korea Selatan ke Malaysia, Yo Sung-bae, menegaskan bahawa sokongan padu terhadap Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun hadapan turut menekankan hubungan erat yang terjalin antara kedua-dua negara, dan beliau turut menyatakan bahawa beliau sedia untuk memberi sokongan padu kepada Malaysia dalam menjayakan tanggungjawab Malaysia selaku pengerusi ASEAN. Dan antara langkah pertama yang akan dilakukan bagi menyatakan sokongan tersebut adalah menyelaras jadual untuk menganjurkan sidang kemuncak APEC di Korea Selatan diikuti dengan sidang kemuncak ASEAN di Malaysia secara berturut-turut. Kita tahu penganjuran ASEAN ini merupakan satu platform yang besar yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya, kerana dari situ kita akan melihat pelbagai aspek, pelbagai sudut, pelbagai krisis dan sebagainya akan diketengahkan, akan disuarakan, dan kita turut diberi maklumat bahawa pelbagai persiapan telah dirangka pada ketika ini untuk menjayakan ASEAN 2025 yang akan berlangsung tidak lama lagi. 2 bulan saja lagi. Baik, banyak lagi berita-berita penting, berita utama kita akan highlight dari bilik berita sekejap lagi bersama dengan rakan setugas kami. Tapi sebelum tu, untuk anda yang ingin dapatkan maklumat tentang kepengurusian ASEAN 2024, boleh layari sahaja asean.bernama.com/news kami. Okey. Baik, sekejap lagi kita akan dapatkan berita bersama dengan rakan penyampai Helena Pallavi, dan sebelum itu kita bagi laluan dulu kepada Met Malaysia untuk laporan cuaca hari ini. Silakan. Terima kasih. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita nak bercakap tentang sambutan Hari Integrasi. Integriti, maafkan saya. Pagi-pagi ni kan, faham. Hari Integriti. Awak Kita tahu referensi lemak tadi kita faham.
Kan. Kita tahu Hari Integriti ini merupakan satu acara penting yang diadakan, dan tentunya hari ini untuk memberi kesedaran sebenarnya terhadap nilai dan juga kepentingan integriti itu sendiri dalam kehidupan seharian kita. Tak kira sama ada ialah dalam konteks personal, organisasi maupun negara. Tapi apapun dia bermula dengan integriti seorang individu sendiri. Baik, kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan sambutan Bulan Integriti Nasional 2024. Kita bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia IIM, iaitu Tuan Haji Rahman Muhammad. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Baik. Terima kasih banyak-banyak datang ke studio kita pada hari ini. Baik Tuan Haji, first of all kita nak tahu juga maksud integriti itu sendiri. Sebab kita tahu integriti itu besar maksudnya. Lain orang, lain pemahaman. Tapi di bawah Institut Integriti Malaysia itu sendiri, apa yang didefinisikan sebagai integriti itu sendiri? Okay. Terima kasih kepada Izu, Sob dan juga Chatlis sebagai penyampai apa khabar Malaysia program pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membicarakan berkaitan dengan integriti, dia adalah pembentukan pemahaman nilai dalam individu itu sendiri. Okay? Sebab tu saya katakan integriti ini bermula daripada individu itu sendiri, dalam hati individu itu sendiri. Itu yang saya selalu menekankan, integriti qalbi. Semakna kalau orang itu niatnya baik, pasti pemikirannya dan tindakannya akan menjurus kepada perkara-perkara yang baik. Tetapi apabila integriti itu bermula dengan niat yang jahat, tindakan pemikiran mereka akan melaksanakan perkara-perkara yang tidak baik. Itu lebih kurang konsep integriti itulah. Okay, memang kalau kita lihat integriti itu besar maknanya. Tetapi pada saya terletak pada individu itu sendiri. Berbalik pada niat yang baik menjurus pada perbuatan yang baik. Itu yang dikatakan innama a'malu binniyat. Segala setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Betul. Dan bagaimana Tuan Haji melihat integriti itu penting? Apa kesan integriti itu, kesan yang positif lah kepada masyarakat, dalam masyarakat kita kalau kita junjung tinggi integriti itu? Ya. Seperti mana yang kita kata, peranan IIM hari ini, kita diberikan peranan untuk menegakkan atau memkukuhkan integriti. Okey, yang mana IIM diberikan peranan untuk memberikan pendidikan, menyediakan edukasi ataupun penyelidikan dan juga penerbitan serta latihan berkaitan integriti. Sebab kita nak memperkukuhkan integriti ini di kalangan masyarakat kita supaya semua tindakan kita menyurus kepada tadbir urus yang baik. Itu matlamat kita. Dan akhirnya dengan adanya integriti ini, dan kita lihat masyarakat akan dapat dibentuk dan tadbir urus negara yang baik. Dan ini adalah aspirasi yang diberikan penekanan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam agenda Malaysia Madani itu. Okay, dengan adanya pengukuhan integriti dan tadbir urus akan menjadikan Malaysia ke arah yang lebih baik. Okay? Dan kalau kita lihat dalam pembentangan kajian separuh penggal yang lalu, Yang Amat Perdana Menteri sendiri telah pun menyatakan bahawa akan memperkenalkan pelan integriti yang baru dan Akta Tadbir Urus lah. Ini merupakan komitmen kerajaan Malaysia Madani sekarang ni dalam membentuk tadbir urus dan integriti kepada semua masyarakat, tak kira bangsa, agama dan juga taraf hidup. Okay. Dan kita lihat peranan penting ini telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri semasa Majlis Anugerah Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga Majlis Anugerah Top Research Scientist Malaysia. Yang Amat Menteri telah pun mengumumkan satu pembentukan badan pemikir, dan IIM telah pun diberikan peranan itu sebagai agenda peneraju utama. Dan kita mengharapkan nanti semua agensi ataupun kementerian kerajaan dapat melibatkan IIM dalam melaksanakan agenda integriti dan juga tata kelola terbaik untuk negara. Baik.
Okey, Tuan Haji, kita tahu juga IIM ini merupakan badan peneraju untuk kita memperluaskan pemahaman integriti dalam setiap jabatan kementerian itu sendiri khususnya. Setiap bulan, kalau tak silap saya, setiap tahun akan ada sambutan bulan integriti nasional yang akan dilaksanakan di seluruh peringkat kerajaan, kira-kira lapisannya. Tapi kita nak tahu juga objektif pelaksanaan sambutan bulan integriti nasional untuk tahun ini, apa objektifnya? Okey, antara objektif utama sambutan bulan integriti nasional pertama ialah untuk menyamai dan mengukuh budaya integriti dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey. Kita nak pastikan bahawa setiap individu, macam saya cakap tadi, tanpa mengira latar belakang, agama, untuk mereka sama-sama memahami kepentingan kehidupan mereka, bahawa dengan adanya integriti ini akan menjadi asas kepada satu pembentukan masyarakat yang ada dan harmoni lah, serta menarik peranan dalam membentuk negara yang maju dan sejahtera akhirnya. Itu matlamat kita. Okey, kita lihat juga dengan adanya sambutan bulan integriti ini, kita nak menyemarakkan nilai-nilai integriti ni di kalangan sektor awam dan juga sektor swasta. Sebab kita akhirnya nanti apa jua tindakan yang kita buat, kita nak melihat tidak akan adanya unsur-unsur penyelewengan, salah guna kuasa dan juga melihat kepentingan-kepentingan peribadi itu diutamakan lebih daripada kepentingan negara. Dan kita nak hari ini dengan adanya sambutan sebegini, kita akan dapat memberitahu kepada masyarakat kepentingan integriti itu perlu dipupuk. Okay, dan saya juga ingin menarik perhatian, integriti ini bukanlah sesuatu yang boleh bermula di mana-mana. Dia sepatutnya bermula daripada peringkat awalan. Okey, kalau kita di peringkat kanak-kanak lagi, kita dah perlu terapkan. Dan mereka akan menjadi ikutan. Dan perkara ini akan dibawa sampailah ke dewasa dan sampailah mereka berada di alam pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu nilai-nilai integriti pada saya sangat penting. Dan perlu ada jati diri yang kuat dalam individu itu sendiri, insya-Allah. Baik, Tuan Haji, untuk sambutan bulan integriti nasional 2024 ni, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan antara pengisian program untuk kali ini. Okey, kita telah pun bermula sebenarnya dengan pesta catar runcit pada 25 sampai 27 Oktober yang lalu. Dan seterusnya kita akan bermula nanti dengan pelancaran sambutan pada 5 November ini yang bermula itu, yang mana sambutan ini akan perasmiannya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, yang kita akan buat di Matret Kuala Lumpur. Okey, pada jam 9 pagi nanti, insya-Allah. Okey, antara pengisian selepas pelancarannya pada 5 November, kita akan ada forum Hal Ehwal Islam yang memang menjadi acara tetap setiap tahun yang akan diadakan di Universiti Islam Antarabangsa nanti. Okay, pada 7 hari bulan malam. Dan selepas itu akan diikuti dengan khutbah Jumaat juga. Kita juga telah pun menyediakan teks khutbah Jumaat untuk dibacakan di setiap negeri lah. Dan kita telah pun mengedar teks khutbah Jumaat ini kepada pihak Jabatan Agama Islam setiap negeri untuk dibaca di sepanjang bulan November itu nanti. Okey, kemuncak kepada sambutan bulan integriti ini, kita akan mengadakan malam apresiasi 2 dekad. Okey, tahun 2024 ini genap IIM berusia 20 tahun. Okey, penubuhannya yang bermula pada tahun 2004 yang lalulah. Okey, dan pada malam itu nanti merupakan malam penghargaan kita kepada semua ketua-ketua pegawai eksekutif yang pernah menjadi mantan-mantan ketua pegawai eksekutif, dan juga kepada bekas-bekas ahli lembaga pengarah dan juga insan-insan yang pernah berkhidmat di Institut Integriti Malaysia, untuk kita raikan bersama dan menghargai perkhidmatan mereka dan juga sumbangan yang telah mereka berikan kepada Institut Integriti Malaysia. InsyaAllah. Okay, Tuan Haji, 20 tahun melayar bahtera integriti itu, pastinya onak dan duri itu banyak liku-likunya. So
menjelang 20 tahun akan datang lagi? Apa lagi hala tuju yang mungkin akan dibawa dasarnya? Okey, seperti mana telah saya katakan tadi, Yang Berhormat Perdana Menteri inginkan satu pelan integriti baru dibuat. Dan kita dalam proses untuk melaksanakan pelan integriti itu melalui pelbagai nanti penyelidikan dan juga pandangan-pandangan yang kita akan kutip sama ada dalam bentuk seminar atau convention. So memang cabaran integriti satu cabaran yang bukan mudah untuk kita tangani. Okey, dan hari ini kita lihat pelbagai isu yang ada kerana kesalahan integriti, kesalahan tata kelola yang tidak baik dan sebagainya masih lagi berlaku. Dan kita mengharapkan nanti ada satu kesedaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Okay, kita nak hari ini pentadbiran negara berjalan dengan baik. Tak kira di peringkat mana pun. So kita mengharapkan nilai-nilai integriti, nilai-nilai jati diri untuk mengukuhkan pengurusan tata kelola yang terbaik negara akan terus berjalan. Dan kita tidak boleh berputus asa. Okay, siapa juga yang berada di IM ataupun di luar sana, perkara integriti tetap menjadi keutamaan kita. Perjuangan kita berterusan sehinggalah sampai bila-bila. Sehingga penghujungnya. Ya, sehingga teruskan perjuangan. Nyawa, betul. Sangat-sangat kita mengharapkan sebegitu tanpa berkira. Baik, untuk program ataupun sambutan kali ini bagaimana dengan pelibatan orang luar Tuan Haji Rahman? Mungkin ada program-program khas untuk orang luar terlibat sama sambutan kali ini? Kita akan adakan platform. Macam tadilah kita akan mengadakan kuis untuk masyarakat di luar terlibat sama. Selain daripada itu, mereka juga boleh menerti pelbagai program di platform kita lah. Seperti mana kita tahu hari ini media sosial memainkan peranan yang penting. Okay, kita ada melalui platform media sosial kita, kita punya Facebook, Instagram dan juga links. Dan ataupun di laman web kita, mereka boleh terlibat sama dan kita sentiasa terbuka untuk mereka memberikan pandangan, untuk mereka memberikan pendapat dan sebagainya. Okey, sebab betul saya kata tadi, integriti ini bukan kepunyaan IM seorang, tapi dia semua sepatutnya kepunyaan rakyat Malaysia, tanpa mengira tadilah status siapa you dan sebagainya, dan apa juga anutan agama dan sebagainya. Kita nak integriti itu menjadi pegangan setiap orang, bermula daripada kanak-kanak sampailah mereka itu pengakhiran nyawanya kalau boleh. Kita tetap mengekalkan budaya integriti mesti berada dalam. Kalaulah boleh diwariskan satu integriti itu, sudah pasti indah negara Malaysia betul, ni. Betul. Tetapi dia tidak boleh diwarisi. Betul. Perlu dididik disemai daripada kecil. Bermula dalam diri individu itu sendiri. Macam mana saya cakap tadi, integriti Kolbi itu. Okey, Tuan Haji, sikit harapan untuk sambutan bulan integriti nasional. Okey, kita mengharapkan sebagai badan atau PDJ rasmi yang bertanggungjawab dan membangun, kita nak memantau dan juga menilai kapasiti serta kecekapan. Kita nak semua sektor hari ini melaksanakan perkara yang berkaitan integriti ini tanpa berbelah bagi. Makna semangat ataupun perjuangan untuk menerapkan budaya integriti ini kena diteruskan. Dan kita mengharapkan nanti satu hari nanti masyarakat Malaysia terbentuk dengan masyarakat yang mempunyai nilai integriti yang sangat tinggi. Dan juga seterusnya dengan adanya nilai integriti yang tinggi tadi, dia akan pasti memacu tata kelola ataupun tadbir urus yang terbaik kepada negara. Okey. Yang itu harapan kita, insya-Allah. Itu sahaja masa yang kita ada. Saya suka budaya integriti ini perlu kita pupuk dan kita kekalkan baik di mana jua anda berada, baik individu, secara organisasi maupun negara kita. Yang pastinya mula daripada didikan seawal-awal mungkin sehinggalah bawa integriti tersebut hinggalah ke penghujung hayatnya. Ya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu kita, Tuan Haji Rahman Muhammad Din selaku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia IIM. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pejam celik, kita rupanya dah 40 tahun menyambut. Dulu kita kecil-kecil main game Tetris beli kat pasar malam. Waktu zaman saya membesar lah, Cik membesar beli Tetris kat mana? Pasar malam juga ke?
masih lagi jumpa kat pasar malam. Kalau tak kumpul duit sebenarnya kan untuk dapatkan Tetris tu kena dapat salah satu mata pelajaran A dulu, barulah bapak belikan Tetris. Walaupun yang budak sekarang senang je, ada duit sendiri beli kat pasar malam. Senang kan cari. Betul. Dia sebenarnya dia banyak kenangan-kenangan bila kita tengok game-game lama ni kan, perubahan grafik dan sebagainya. Tapi tahu tak tahu, rupanya game Tetris ini ada sejarahnya yang panjang. Kalau kita kaji dan kita lihat, ada sejarahnya tersendiri. Bermula daripada sekecil-kecil manusia, develop game tersebut sampailah ke hari ini pelbagai revolusi telah dilalui. Baik, kita nak cakap lebih lanjut berkaitan dengan sambutan 40 tahun permainan Tetris melalui video yang telah disediakan. Saksikan dahulu. Jom. Tetris adalah salah satu permainan video yang paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah. Dicipta pada 6 Jun 1984 oleh jurutera perisian Rusia, Alexei Pajitnov. Permainan ini berjaya menarik perhatian seluruh masyarakat dunia dan terus menjadi popular hingga ke hari ini. Tetris asalnya dicipta semasa Pajitnov bekerja di Institut Penyelidikan Komputer di Moskow. Inspirasi untuk permainan ini datang daripada permainan papan tradisional yang melibatkan susunan blok. Pajitnov ingin mencipta permainan yang mudah tetapi mencabar, di mana pemain akan menggunakan daya fikir mengatur bentuk geometri yang jatuh dari atas ke bawah. Memasuki usia 40 tahun, satu sambutan telah diadakan di kota London bagi meraikan permainan ini. Berlangsung di Alternate yang terletak di tengah-tengah West End London, pengunjung yang datang ke tempat ini akan dapat melihat paparan interaktif gergasi Tetris yang penuh warna-warni. Lebih menarik, setiap pengunjung boleh bermain di paparan berkenaan. Dengan hanya mengimbas kod QR dan memuat turun aplikasi yang disediakan, setiap pengunjung dapat merasai bermain Tetris di paparan grafik terbesar di kota London itu. Untuk bermain di skrin tersebut, anda memerlukan 7 pemain dalam satu-satu masa, di mana setiap daripada individu perlu mengawal blok yang jatuh dan menyusunnya secara teratur tanpa ada ruang kosong. Salah seorang pengunjung yang ditemui berkata dia amat teruja bermain dengan permainan tersebut walaupun permainan tersebut telah berusia 40 tahun. Ujarnya, evolusi Tetris dari era 80-an dan menjangkau ke era milenial menjadikan permainan tersebut terus mekar dan diminati oleh setiap generasi. Itu dia permainan Tetris daripada generasi milenial sampai ke generasi alpha. Masih lagi ada yang berminat untuk main permainan Tetris ni. Baru hari ni sebenarnya Izu saya tahu nama permainan ni adalah Tetris. Saya panggil zaman-zaman saya dulu panggil blok. Orang kampung panggil blok kan. Korang main game blok belum? Tengok high score semua kan. Tapi kalau sedar tak sedar rupanya 40 tahun dah game ni. Kalau tengok umur kita pun saing dah. Dalam masa yang sama kita tahulah Tetris ni masih lagi di aplikasi ataupun digunakan oleh generasi muda. Maknanya tak lapuk ditelan zaman. Tapi dalam bentuk ataupun evolusi lain lah, digital sikit. Tapi kalau kita tengok video tadi, yang lebih excited bapak dia main. Anak dia tengok je. Tapi itu biasa. Ini baru kenangan dulu-dulu. Yeah. Ini kita nak beralih pula ke Mesir. Kita ada apa kat Mesir, Cik? Kat Mesir kita ada pameran seni kontemporari di Piramid Mesir. Ini pun menarik juga. Saya suka bab-bab ala ke arah Timur Tengah ni, saya suka sikit. Sebab producer kita Mesir hari ni. Jom, apa yang disediakan? Dengan latar belakang Piramid Giza, seramai 12 artis tempatan dan antarabangsa telah mempamerkan hasil seni mereka di dataran Piramid Giza sebagai sebahagian daripada pameran Forever is Now. Dengan kali keempat penganjurannya, pameran ini telah mengubah lokasi bersejarah tersebut menjadi sebuah galeri seni kontemporari terbuka. Pameran yang berlangsung sejak 24 Oktober ini dianjurkan oleh kumpulan anak seni Art di Egypt bertujuan untuk menggabungkan seni bina kuno dengan hasil seni kontemporari, sekaligus memberikan pengalaman kepada pengunjung yang melawat kawasan berkenaan. Antara arca seni yang menarik, IC karya artis Itali Federica Di Carlo. Karya ini menampilkan mata Horus yang besar terdiri daripada ribuan lensa optik, menawarkan pandangan baru kepada piramid selain mencipta pemandangan terbalik lanskap Giza di dalam setiap lensa. Katanya dia sangat tersentuh kerana dapat mencipta dan meletakkan arcanya di hadapan piramid Giza kerana kawasan tersebut amat kaya dengan sejarah yang berharga.
Tambahnya lagi, pameran ini bukan sahaja menyatukan seni dan sejarah tetapi juga memberi peluang kepada penonton untuk merenung dan berinteraksi dengan warisan kuno Mesir. Jadi kepada peminat kesenian di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pameran ini sebelum ia berakhir pada 16 November ini. Baik, itu dia sejarah tradisional ataupun sejarah kuno dipersembahkan dengan seni kontemporari moden untuk kita mengimbau dan juga lihat sejarah-sejarah yang menarik di Mesir. Kita tahu Mesir ni pun banyak sejarahnya itu sendiri, dipamerkan di hadapan piramid Giza. Sudah pastinya merupakan kawasan tumpuan pelancong, memberikan pendedahan dan juga satu platform untuk kita kenal lebih lanjut seni kontemporari itu. Ya, suka tak? Pameran sebegitu. Untuk saya kurang sikit sebab saya bukan orang seni. Kalau Cik mungkin lah kot. Tapi kalau saya nak ulas hari ini memang panjang, habis masa kita. Tapi tak apa, kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Kita dah dengar dalam pembentangan belanjawan 2025, kerajaan ataupun PM kita telah pun mengumumkan dan bersetuju untuk menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 sekarang ini kepada RM1,700. Up lagi RM200, RM1,700. Jadi macam mana, berpuas hati ke tak? Ada pelbagai, susah sebenarnya untuk kita puaskan hati semua orang, kan? Betul, pelbagai reaksi kita terima, tapi kita tak nak cakap pasal reaksi tersebut. Kita nak cakap berkaitan dengan perintah gaji minimum tersebut. Kita ada tetamu di studio, iaitu selaku Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia Kesuma, iaitu Datuk Haji Naurison Ramli. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih jemput hari ini. Hot topic. Betul, hot topic ni. Saya pun ambil nafas panjang dulu ni nak cakap. Okay, Datuk, first of all, apabila kita menyebut berkaitan dengan gaji minima ni, dia satu topik yang ataupun satu perkataan yang cukup sensitif dalam kalangan rakyat Malaysia. Majikan maupun pekerja. Tapi dari sudut perintahnya, dalam konteks Kementerian Kesuma itu sendiri, komen Datuk sikit. Okey. Terima kasih. Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, sebab kali ini belanjawan nampak macam belanjawan pekerja. Betul. Banyak kali disebut mengenai isu pekerja. Kita mendapat peningkatan banyak kali ini, lebih kurang 358 juta untuk cover pekerja, dan agensi-agensi di bawah kementerian juga disebut. Macam kita ada PKSO yang menjaga pekerja, kita ada HRD Corp yang menjalankan latihan kepada pekerja, dan yang paling penting sekali adalah pengumuman kenaikan gaji minima itu daripada 1,700 kepada 1,500 kepada 1,700. Sebenarnya proses untuk kenaikan gaji minima ni, kita dalam akta seperti mana disebut tadi, akta perintah gaji minima Akta 732 disebut setiap 2 tahun kementerian perlu mengkaji. Sebab kita tengok keadaan perubahan ekonomi negara kita. Jadi apa yang berlaku dalam keadaan ekonomi negara, kita kena buat kajian setiap 2 tahun sama ada perlu dianjakkan gaji minima itu daripada paras yang ada kepada paras yang lebih tinggi. So kajian tu memang ada, dan keputusan untuk menaikkan itu adalah kita ada tripartite. Maksudnya tadi kata ada pekerja minta lain, majikan minta lain kan. Jadi maknanya di bawah majlis ditubuhkan Majlis Perlindungan Gaji Negara. Di bawah Majlis Perlindungan Gaji Negara, kita akan buat dulu kajian, kita akan buat sesi libat urus. Hasil daripada kajian dan sesi libat urus tadi, kita akan bawa kepada
meeting tu tripartite lah. Ada wakil majikan, ada wakil pekerja dan ada wakil kerajaan. So majikan minta amount sekian-sekian, pekerja minta amount sekian-sekian dan kerajaan akan buat keputusan. Itu proses yang berlaku bila kita nak naikkan gaji minima, dan akhirnya hasil daripada tripartite group ni itulah yang dipersetujui bahawa gaji minima itu adalah 1,700 dan kita angkat kepada pihak Jemaah Menteri dan keputusan akhir adalah keputusan Jemaah Menteri lah. Dasar gaji minima ni adakah termasuk sekali dengan gaji progresif tu? Okey, dia berbeza sikit. Dasar gaji progresif kita baru mula tahun ni. Betul. Sebelum ni di Kesuma kita ada dasar gaji minima dan kita ada PLWS iaitu productivity linked wage, itu secara kenaikan gaji kepada pekerja secara sukarela. Dan bila kita upgrade kan jadi dasar gaji progresif di mana dia komplement kepada gaji minima. Contoh bila gaji minima kita naik 1,500 kepada 1,700, orang yang dah lama dalam pekerja mungkin dia dah kerja 3 tahun macam Izu katakan dah dapat 1,700, sedangkan orang baru masuk pun dapat 1,700. So tak fair dia dah, itu yang jadi kita bagi insentif kepada majikan untuk naikkan kepada gaji yang lebih tinggi. Jadi jadinya dasar gaji progresif pelengkap kepada gaji minima. Itu maknanya dia boleh dapat lebih tinggi lah daripada yang orang baru masuk ni. Okey, saya nak dengar komen daripada Kesuma sendiri, kenaikan sebanyak 200 daripada 1,500 kepada 1,700 ni. Datuk komen tentang itu. Mungkin ada pandangan daripada orang sekeliling, pekerja maupun mereka yang dekat dengan Kesuma ni, apa pandangan atau lontaran hari-hari kita dapat feedback. Hari-hari kita dapat feedback daripada pihak pekerja, mengalu-alukan dan pihak pekerja sebenarnya minta kalau boleh lebih tinggi. Sebab dia kata kerajaan dah umumkan gaji penjawat awam sampai 2,000. Kenapa kita dapat 1,700? Tapi bezanya gaji penjawat awam dengan gaji swasta ni, 1,700 tu adalah gaji minima tetap, itu gaji basic, gaji pokok. Sedangkan penjawat awam tu kita dah campur lah, kita ada elang rumah, kita ada elang sekolah. Itu dah nampak macam tinggi, tapi sebenarnya masih lagi sama sebenarnya, tak ada beza. Dan pihak pekerja, kenapa tak dapat 1,800? Kenapa tak dapat 2,000? Itu permohonan daripada pihak pekerja. Kos sara hidup dah tinggi katanya. Pihak majikan pula kita ikut kemampuan. So apa yang kita tengok sekarang ni, kajian kita adalah berdasarkan kepada kemampuan pihak majikan. Kita tengok kepada productivity lah. Bila gaji meningkat, kos sebeli kepada kita punya pekerja lebih tinggi dan permintaan terhadap produktiviti pun meningkat, makanya pihak majikan pun akan mendapat keuntungan. So kita nak majikan kongsi profit tu bersama dengan pekerja. Maknanya dia punya ekosistem ekonomi tu akan berlaku serentak. Gaji naik, produktiviti pun meningkat, keuntungan syarikat pemikat dia akan pas balik kepada ekonomi negara. Itu yang dihasatkan oleh pihak kerajaan. Datuk, sedikit saya nak minta pencerahan apabila saya banyak baca komen benda-benda berkaitan begini. Dia kata bahawa kalau mana-mana pekerja majikan offer kerja selepas ini diletakkan gaji minimum adalah sebanyak 1,700. Lepas tu dekat bawah tu dia letak situ benefit ataupun kebaikan mereka akan dapat, EPF, SOSO dan sebagainya. So 1,700 tu adakah termasuk sekali dengan benefit yang dinyatakan yang sepatutnya dapat tu, ataupun sebenarnya diasingkan benefit tu? Kalau ikut di bawah akta kita hanyalah gaji pokok. Gaji pokok maksudnya allowance tak termasuk. Gaji pokok maknanya basic salary dia tanpa tapi pemotongan tu akan berlaku takluk pada termasuk juga gaji pokok tadi. Tapi dia akan mungkin syarikat akan bagi allowance transport, mungkin allowance parking, itu tak termasuk. Ini memang basic saja. Memang maknanya mana-mana majikan yang membayar di bawah gaji minimum akan dikenakan tindakan di bawah akta kita lah. Walaupun ada persetujuan antara majikan dengan pekerja. Walaupun ada persetujuan. Sebabnya kita majikan kadang tu kita tak nak ada paksa rela lah. Tak nak majikan pekerja kadang dia terpaksa terima, tapi sebenarnya kelayakan dia, hak dia. So kita nak mempertahankan hak pekerja tu. Okey, baik Datuk. Dikuatkuasakan pada tahun depan 1 Februari, jika ada majikan ataupun organisasi lain yang dah pun bermula untuk bayar gaji minimum ini, adakah dibolehkan ataupun kena tunggu juga pelaksanaannya? Kita alu-alukan sangatlah. Lagi awal majikan melaksanakan tu, kita ucap terima kasihlah kepada majikan yang sangat baru-baru ni, TNB ada buat pengumuman kan. Sebenarnya pelaksanaan tu kita sebenarnya itu gaji minima tu lantai saja. So berapa pun majikan nak bagi kita alu-alukan. Tapi jangan kurang daripada gaji minima. So kalau ramai yang menyambut baik, kalau pihak majikan yang mana nak kongsi dah dia punya keuntungan syarikat dengan pekerja, boleh laksanakan awal. Kenapa kita letak 1 Februari tu? Sebab dalam kita punya cadangan baru ni kita mensyaratkan kita kena wartakan bila PM dah umum.
So kita punya proses dari segi proses perundangan kita lah, kita kena wartakan dulu dan lepas pewartaan itu dibuat, kita ada tempoh 3 bulan untuk pelaksanaan. That's why kita tak sempat nak laksanakan 1 Januari, kita enjakkan kepada 1 Februari. Maknanya 3 bulan selepas pewartaan. Dan kita pula bagi pula apa nama pengecualian kepada industri kecil dan sederhana. Sebab industri mikro dan kecil ni yang PM sebut 5 pekerja ke bawah ni, sebabnya kita tak nak membebankan. So diorang ni dilewatkan sehingga Ogos. So ada masa 9 bulan untuk preparation. Dan juga bila dah bagi tu, diorang ni lah golongan yang layak masuk dalam DGP tadi, dasar gaji progresif. So kita dapat 200 juta untuk melaksanakan dasar gaji progresif dan kita boleh cover lebih daripada 50,000 pekerja. So first come first serve, kita mengalu-alukan hari ini kepada semua majikan-majikan syarikat kecil dan sederhana ni untuk menyertai dasar gaji progresif. So permohonan untuk masuk ke dalam tu dah dibuka ke? Dah dibuka. Dah dibuka. Kita memang tahun ni kita dah buat, tapi tahun ni kita hanya buat projek rintis melibatkan 5 sektor saja. So kali ni bila dah diumumkan kita dapat 200 juta untuk dasar gaji progresif, kita akan buka kepada semua sektor. Maknanya semua syarikat-syarikat kecil dan mikro tadi boleh memohon. Cuba aje. So first come first serve, jadi kejahatan cepat. Takut nanti habis pertukar tu, habis tabung tu, kena tunggu lagi. Tahun depan. Baik, Datuk, PGM ataupun Perintah Gaji Minimum ni terpakai kepada siapa sebenarnya? Dalam akta kerja, di akta untuk menetapkan adalah akta gaji minimum tadi, akta 732, tapi untuk enforcement dia tertakluk di bawah Akta Kerja 1955. So di bawah Akta Kerja kita tidak ada diskriminasi. Ada satu portion tidak ada diskriminasi. Maknanya selagi dia tu bernama pekerja, sama ada pekerja awam, sama ada dia pekerja swasta, pekerja lokal atau pekerja asing, cover. Termasuk pekerja asing lah, saya nak sebutkan, termasuk pekerja asing. Okey Datuk, sebelum kita bercakap dengan Perintah Gaji Minimum ni, kita tak tahu juga proses sebelum diumumkan gaji minimum tu. Macam Datuk kata tadi, ada dibuat perbincangan antara pihak pemain industri dan juga pekerja itu sendiri. So proses-prosesnya sebelum itu lagi, apa boleh kita tahu? Okey, setiap 2 tahun di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara, kita ada satu tim yang akan buat kajian lah. Biasanya kita akan minta feedback daripada semua pihak-pihak yang terlibat, majikan-majikan yang terlibat, semua sektor yang terlibat untuk dapatkan pandangan. Dah dapat hasil daripada dapatan kajian tu, kita biasanya responden kita 3-4 ribu orang lah. Kita akan buat pula engagement, maksudnya kita ada buat sesi libat urus. Kita akan buat sesi libat urus dengan sektor-sektor sektor peladangan, sektor perkhidmatan, semua tu kita akan buat sesi libat urus. Biasanya dalam 20-30 sesi libat urus kita akan buat, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan kita minta pula memorandum komen-komen daripada syarikat, semualah majikan dan juga pekerja. Kita kumpulkan, kita akan buat analisa. Daripada analisa itulah kita akan angkat kepada Majlis Perundingan Gaji Negara yang diwakili oleh 3 pihak tadi. Pihak pekerja, pihak majikan dan pihak kerajaan. So keputusan daripada Majlis Perundingan Gaji akan diangkat pada kerajaan. So finalnya adalah kerajaan lah. Macam baru ni kerajaan suruh kita kaji balik sama ada boleh tak gaji minimum ni boleh dinaikkan ke tak untuk golongan graduan, untuk golongan TVET. Itu kita tengah buat kajian sekarang. Maknanya gaji minimum ni jalan dulu. Untuk yang graduan, TVET kita yang berkemahiran tinggi, kita masih lagi dalam buat kajian lah. So itu antara proses-proses kita buat. Maknanya kita tak adalah shock sendiri ke umum macam tu saja. Mesti kita dapat feedback daripada underground lah, daripada pekerja dan majikan. Baik, Datuk, difahamkan pekerja asing dan juga bukan warga negara pun tidak dikecualikan dapat untuk PGM ni. Tapi sebenarnya tak ramai dalam manfaat dia masih lagi kepada rakyat Malaysia sebab kita dalam 16 juta guna tenaga kita ni hanya dalam 24% saja pekerja asing. Selebihnya adalah warga negara kita. Manfaat tu lebih banyak kepada warga negara kita lah berbanding kepada warga asing. Sebab pekerja asing ni kita ada terlibat dalam sektor-sektor tertentu saja. Sedangkan dalam untuk pekerja lokal kita, pekerja tempatan kita dalam semua sektor terlibat. Jadi manfaat tu lebih lah kepada rakyat Malaysia. Kalau tak silap saya, menariknya untuk pembentangan dalam belanjawan tu untuk mereka yang warga negara asing, mereka perlu carum KWSP pula. Sebelum-sebelum ni tak ada kalau tak silap saya kan? Ya. Untuk tu kita masih dalam kajian. Untuk pekerja asing kita dah ada untuk caruman kepada PKSO. Sebab kalau pekerja asing bekerja di mana-mana sektor, kalau berlaku kemalangan, kalau berlaku kesakitan, dia orang sakit, jatuh sakit apa, dah di-cover di bawah PKSO. PKSO memang dah lama kita potong. Tapi untuk KWSP masih dalam kajian lah. Itu arahan kabinet supaya dan PKSO bawah Kementerian Sumber Manusia, tapi KWSP adalah di bawah Kementerian Kewangan. Jadi kami tengah berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan lah. Dari segi pelaksanaan KWSP kepada pekerja asing. Sikit Datuk, sikit je.
untuk garis panduan yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, kata akan dikeluarkan oleh Kesuma, agak-agak bila boleh kita tahu garis panduan? Garis panduan tu sebenarnya kalau pernah dengar, ada ramai industri kita tak pernah dengar pasal MASCO. MASCO tu adalah senarai pekerjaan yang kita daftarkan. Baik. Senarai pekerjaan. Contohnya kalau kita tersebut pekerjaan jurutera, mekanikal berapa, technician berapa, memang dah ada dalam garis panduan. So garis panduan tu kita buat hari tu adalah untuk dasar gaji progresif untuk 5 sektor. Sekarang ni kita tengah berbesarkan. Sebenarnya kita dah hampir siap. Tak lama kita akan uploadkan. Kalau Kak Jan setuju, kita terus upload lah. Kita buat untuk semua sektor dan kita dalam tu kita ada setiap gaji permulaan, bukan gaji minima. Itu berbeza. Itu adalah gaji permulaan. Contoh kalau cashier, gaji permulaan dia sepatutnya berapa. Tapi semua gaji permulaan tu mestilah melebihi gaji minimum. Dia macam tu. Maksudnya kalau graduan lah, contoh saya katakan kalau dia lepasan diploma, dia ada lepasan degree, dalam garis panduan tu sepatutnya dia dapat 2,000, 3,000, itu panduan kepada majikan. Tapi panduan lah, kita mengharapkan dalam jangka panjang majikan semua mengikut garis panduan yang kita sediakan lah. Baik, PJM akan dilaksanakan tahun depan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Februari nanti. Jika ada majikan ataupun organisasi yang tidak mula lagi, apa tindakan yang akan diberikan kepada majikan sebenarnya? Kita membenarkan pihak pekerja untuk mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kita ada Majlis Perundingan Gaji Negara, kita ada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, kita ada Jabatan Tenaga Kerja Sabah, kita ada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. So, semua pihak pekerja yang tidak dibayar pada 1 Februari nanti boleh mengadu kepada jabatan dan jabatan akan turun untuk mengambil tindakan lah. Biasanya kita akan bagi teguran, lepas tu kita akan bagi compound kalau tak buat juga, dan akhirnya akan ambil tindakan dipenjarakan. Itu di bawah Akta Kerja. Okay, Datuk, secara ringkas, perintah gaji minima ni, respon yang diterima pemain industri, majikan dan juga pekerja, apa yang diterima oleh Kesuma? Setakat ni respon dari pihak pekerja sangat baik. Pekerja memang mengalu-alukan sebab katanya kos sara hidup yang tinggi. Jadi bila berlakunya kos sara hidup yang tinggi, dengan adanya pendapatan yang lebih meningkat, membantu pihak pekerja. Dan pada pihak majikan tak semua yang menolak, sebab banyak majikan bila kerajaan dah bantu, macam kita ada banyak geran-geran yang diumumkan oleh PM masa ni untuk IKS, untuk bertukar kepada otomasi, kepada mekanisasi, maknanya majikan pun akan sekarang ni tak ada sangatlah yang menolak. Tak adalah yang datang buat piket ke apa, tak ada. So kita berpandangan bahawa pihak majikan dan juga pihak pekerja setakat ni menerima dengan lapang dada lah. InsyaAllah kita harapkan pelaksanaan berjalan dengan baik demi kebajikan pekerja kita dan juga demi ekonomi negara kita, insyaAllah. Okey, sedikit daripada Datuk juga, sekarang kita difahamkan Kesuma sedang menjalankan dan menggerakkan dasar gaji progresif. Mungkin sedikit dari komen daripada Datuk sendiri tentang dasarnya. Kita hari itu kita buat dasar gaji progresif untuk projek rintis untuk 3 bulan, Jun, Julai dan sehingga Ogos. Kita dah dapat feedback. Kita tengok daripada hasil analisis kita, kita dapat sambutan yang baik. Bila kita dapat sambutan yang baik daripada pihak majikan, maka kita merancang untuk kembangkan daripada 5 sektor kepada semua sektor. Kita ada 18 sektor pekerjaan. So kita akan kembangkan, dan kita pun baru ni hanya dapat 50 juta, tapi tahun depan kita dah dapat 200 juta. Maknanya lebih ramai pekerja boleh masuk untuk memohon di bawah dasar gaji progresif. Jadi kita harap dengan adanya dasar gaji progresif, insentif yang akan diberi oleh kerajaan kepada majikan untuk cover majikan yang tak mampu untuk tampung gaji kepada pekerja, kenaikan gaji kepada pekerja, boleh memohon insentif di bawah dasar gaji progresif, mana kita akan bantulah majikan-majikan yang terlibat. Baik, terima kasih banyak Datuk. Sudah pastinya insentif daripada 50 juta kepada 200 juta antara pembuka mata untuk majikan-majikan ni, apply lah pada mereka yang tak mampu. Baik, terima kasih banyak Datuk Hajar Norison Ramli selaku Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Antarabangsa dari Kesuma. Terima kasih banyak Datuk. Dan untuk mereka yang mendapatkan maklumat lanjut berkaitan perintah gaji minimum ini, boleh layari website Kesuma, iaitu www.mohr.gov.my. .gov.my, betul. Apapun ini masa yang kita ada, terima kasih banyak kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini yang sudi datang ke studio Apa Khabar Malaysia, dan diharapkan dengan pengisian hari ini kita dapat manfaat bersamalah. Dan sampai di sini saja pertemuan kita. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda, dan selamat bercuti. Happy Deepavali. Saya Chedi. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin